Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam. Salam sejahtera kepada semua yang menonton live saya. Waalaikumsalam semua. Abu Uwais, Jebat Dahaka, Janah Guntur, Yakuza, siapa ini? Abang Man, Andi Utara, Zmizam Ahmad, Amirul Fikri, Alif Aiman, Zakaria Abu. Waalaikumsalam semua. Yang mana tak sempat nak baca tu. Hari ini saya bersiaran live di TikTok saya, Syafiq Abdul Halim, dan juga di Facebook Muhammad Syafiq Abdul Halim page ya. Apa khabar semua, sihat ke? Harap semua sihat belaka. Waalaikumsalam dan sesiapa sahaja yang memberikan salam kepada saya. Dia pada tanya siapa tak buat live. Nak buat live macam mana, suara tak apa nak ada, demam tak habis lagi. Bolehlah sikit-sikit Banyaklah duk timbul soalan macam-macam macam-macam isu lah hari ni Tapi Alhamdulillah kita masih lagi dengan prinsip nak pergi lah Padang Serai besok pagi. Kita masih lagi dengan prinsip di mana kita berpegang teguh kepada kita punya orang kata apa, pegangan kita. Kita pegang teguh kepada wadah perjuangan kita. Dan hari ini kita menang besar walaupun kita tak duduk dalam kerajaan pada hari ini. Okey, Cik Nan Utara, Waalaikumsalam. Jadi saya jawablah sebab pada mesej dah WhatsApp, saya dah buat video dah pendek-pendek ni duk jawab, tapi kenapa dia kata buat live jawab ni, duk buat video. Bila nak main Padang Serai ni, main kot Sungai Kop, insyaAllah kita sampai. Sebut Padang Serai ni, kita nak tanya jugalah puak-puak UMNO ni, macam mana tadi saya dengar apa nama ni, kenyataan akhbar daripada wakil daripada Pakatan Harapan. Jadi dia kata dia minta supaya BN UMNO lah, dan Sibaraj kan, dia minta kepada MIC supaya tarik diri daripada bertanding di Padang Serai. Sebab sekarang ni kerajaan adalah kerajaan Pakatan Harapan. Mereka duduk sekali dalam kerajaan. Siapa nak bertanding? Kita nak tengoklah BN hari ni. DAP dah bagi order dah kepada BN ni, suruh tarik diri. So tariklah diri. Senang sikit, 2 penjuru kita nak hantam InsyaAllah kerusi di Padang Serai ni akan jadi milik kita. Huraikan naratif kerajaan perpaduan. Ni bukan kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ni tuan-tuan boleh pergi Google ataupun tuan-tuan tanyalah siapa-siapa pun yang tahu tentang apa yang saya nak sebut ni. Dipanggil sebagai National Unity Government, NUG, National Unity Government, NUG. Pilah type baca. Jadi dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ni dia tidak ada siapa ni, YBA dah kalah, tak payah cakap banyak, dah kalah. Bila masa kita kalah ni yang pelik ni. Okey, kerajaan perpaduan ni dia tidak ada pembangkang. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok sejarah NUG ni adalah kerana negara tersebut perang, ada masalah krisis ekonomi yang teruk. Lepas tu apa benda lagi yang mereka terpaksa gabungkan semua parti-parti politik
dalam satu kerajaan, itu dipanggil sebagai NUG, National Unity Government, ataupun kerajaan perpaduan. Dia tidak akan ada pihak pembangkang. Macam di Malaysia ni kita tidak ada parti yang mendapat majoriti. Jadi di Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan Perikatan Nasional memegang majoriti undi Melayu dalam Perikatan Nasional. Di dalam Pakatan Harapan mereka pegang majoriti undi bukan Melayu. Jadi UMNO ada 30, kita ada GPS, ada GRS, semua tak cukup majoriti nak bentuk kerajaan. Sebab apa? Ada dua tafsiran undang-undang lah. Jadi yang pertama ada yang di-Pertuan Agong mengarahkan pada waktu itu Speaker Dewan Rakyat untuk mengeluarkan surat. Surat ni dihantar kepada ketua-ketua parti. Dalam surat ni mengatakan bahawa siapa yang nak mencalonkan diri dia lah lebih kurangnya sebagai Perdana Menteri sebagaimana peruntukan di bawah perkara 43.2A. Perkara 43.2A ni dia sebut yang di Pertuan Agong boleh melantik seorang Perdana Menteri yang pada hematnya mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Tak silap saya lah, lebih kurang macam tu lah ya, ada. Tak silap saya spesifik, tak apa nak ingat-ingat demam ni. Perkara 43.2A ni. Jadi apa nama ni, yang di-Pertuan Agong suruh speaker lah pada waktu tu. Jadi sebab itulah Tan Sri Muhyiddin Yassin dia bawa 115 nama. Dan 10 daripada UMNO, GRS, GPS untuk dia jadi Perdana Menteri. Tetapi pada waktu itu Zahid bersama dengan Anwar, dia kata bahawa 30 orang ahli daripada Barisan Nasional ni, ahli parlimen ni menyokong untuk menubuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi pada waktu itu mereka tak cukup majoriti. Jadi dia kata mengikut kepada Akta Inti Lompat Parti, dia bagi tahu bahawa keputusan terletak kepada Presiden. Jadi tafsiran Wan Junaidi, bekas Menteri Undang-Undang, dia kata bukan terletak pada Presiden tetapi terletak kepada Parliamentary Members. Dia sokong tetapi dia tidak meninggalkan parti dia, maka kerusi itu tak perlu dikosongkan. Jadi dia cerita dia kat situ. Jadi tafsiran yang berbeza lah, tapi tak apalah. Dua-dua ni tak boleh tubuh kerajaan. Jadi bila UMNO, bila Zahid beritahu kepada UMNO bahawa 30 orang sokong kepada Anwar Ibrahim, maka Tan Sri tidak dapat sokongan 30 orang. Tak cukup lah majoriti dia. Senang cerita tak cukup majoriti lah. Dan Anwar juga tak cukup majoriti juga. Jadi dia yang kedua. Yang keduanya, yang di Pertuan Agong cadang. Dia kata kalau tak cukup juga majoriti, yang di Pertuan Agong titah. Semua orang baca titah tu mengatakan bahawa lah ni tak ada siapa menang, tidak ada sesiapa yang kalah. Dia suruh tubuh, yang di Pertuan Agong suruh tubuh kerajaan yang dipanggil sebagai Kerajaan Perpaduan. Makna tafsiran bagi Kerajaan Perpaduan ni semua duduk dalam kerajaan lah. Jadi dia angkat blok paling terbesar. Maknanya hari ini Pakatan Harapan ada 80 kursi. Jadi dia lantik lah Anwar ni sebagai Perdana Menteri sebab dia lah paling besar. Jadi sepatutnya nombor 2 besar adalah Perikatan Nasional. Nombor 3 adalah nombor 3 Barisan Nasional. Nombor 4, nombor 5 ni mungkin GRS, GPS semualah. Jadi dia susun ikut macam tu. Hierarki dia kena ikut macam tu lah. Jadi ini adalah cadangan daripada istana. Jadi dia lantik lah Anwar dulu untuk jadi Perdana Menteri. Sebab kalau tak lantik Perdana Menteri, tak boleh lantik Jemaah Menteri. Tetapi pihak Pakatan Harapan ni, dan pihak Pakatan Harapan ataupun lebih ni Anwar Ibrahim lah, dia mengkhianati apa yang Agong titahkan. Agong titah suruh buat kerajaan perpaduan tapi dia khianat. Apa dia buat? Bila dia dilantik sahaja jadi Perdana Menteri, dia tahu dah dia ada kuasa as a Prime Minister, dia pergi buat tawaran. Sekarang ni Anwar dah ada UMNO dan dah ada BN. So dia pergi buat tawaran. Mula-mula sekali dia buat tawaran kepada GPS. Dia kata dia nak bagi jawatan timbalan Perdana Menteri kepada GPS.
Sepatutnya jawatan tu akan turun kepada parti yang nombor 2 terbesar. Jadi dia bagi kepada GPS. Lepas tu bila dia dah dapat GPS dah lebih kurang 25, 22 kursi, 23. Jadi bila dia dapat GPS, dia dah ada majoriti. Bila dia dah ada majoriti, malam tu dia buat press statement. Ada orang. Malam tu dia buat press statement. Apa press statement dia sebut? Dia kata, dia buat press statement, dia kata dia adalah seorang Perdana Menteri yang ada majoriti. Dia sebut kan dalam press statement dia malam tu. Dia sebut kan, dia kata dia Perdana Menteri yang ada majoriti. Sedangkan dia tak dapat bukti majoriti. Sebab tu Agong lantik dia sebagai menteri untuk kerajaan unity ataupun kerajaan perpaduan. Tapi press statement malam tu dia kata apa? Dia kata dia ada majoriti. Dan majoriti itu dia disokong oleh BN dan juga GPS. 30 orang daripada BN dan juga 23 daripada GPS. Dan dia claim, dia kata 19 hari bulan nanti dia akan buat undi tidak percaya. Undi percaya kan sama aja. Dalam term bahasa Inggeris dia panggil sebagai motion of confidence. Bawah perkara 434 tu. Untuk menunjukkan kepercayaan kepada Perdana Menteri. Wording dalam bahasa Melayu sama ada percaya ke tidak percaya tu adalah benda yang biasalah. Tapi dia yang sebenarnya dipanggil sebagai motion of confidence. So dia claim 19 untuk buat motion of confidence. Jadi sebab apa? Sebab dia dah ada runding dah. Jadi bila dia claim hari ini adalah kerajaan, ini tak jadi masalah lah. Tak jadi masalah. Bagi kita tak apalah, dia nak jadi Perdana Menteri go on lah. Tapi hari ini dia kena claim lah. Macam pukul 9 malam tadi ada perbincangan di antara kluster-kluster pendidikan ni lah. Profesor daripada universiti mengatakan bahawa ni bukan kerajaan unity, ni bukan NUG, ni bukan National Unity Government. Ini adalah kerajaan Pakatan Harapan 2.0. Ya memang exactly right lah. So dia tak boleh lah nak tipu rakyat. Hari ni dia jadi persepsi lah. UMNO dia nak selindung di sebalik perkataan perpaduan ni. Sebab orang yang undi UMNO ni, sebab dia nak lari daripada DAP. Dia tak mahu kepada Pakatan Harapan. Dan mereka juga dalam ceramah duk bagi tahu Parti Bersatu ni adalah parti yang diasaskan oleh Lim Kit Siang. Lim Kit Siang yang suruh tubuhkan Bersatu. Sebab tu Bersatu ni ditubuhkan. Bersatu ni adalah pemecah belah orang Melayu. Jadi sebab tu orang undi dia apa? 30 kursi UMNO tu diundi kerana orang tolak kepada DAP. Orang tolak Bersatu sebab mereka bawa naratif bahawa Bersatu ni adalah parti yang dicadangkan oleh Lim Kit Siang untuk ditubuhkan, untuk memecah belahkan orang Melayu. Jadi begitu jugalah dengan GRS, GPS. Mereka orang undi mereka sebab orang tolak kepada warisan. Orang tolak kepada Pakatan Harapan yang bertanding di sana. Begitu juga dengan GPS pun. Orang tak mahu DAP, orang undi GPS. Jadi sekarang ni mereka kena claim lah. Janganlah duduk di balik perkataan duk bohong. Kata yang di Pertuan Agong suruh mereka pergi. Yang di Pertuan Agong suruh semua pihak masuk dalam kerajaan perpaduan. Bukan suruh Anwar claim kerajaan Pakatan Harapan 2.0. Kan? Jadi inilah masalah dia. Jadi kita tidak ada masalah apa. Bagi kita di peringkat kerajaan di peringkat Perikatan Nasional, insya-Allah saya bagi tahu pada tuan-tuan, kita punya gelombang kita kena stay. Sebab apa? Kita ada satu momentum yang baik. Sebab apa? Sebab BN dia dah mati dah sebenarnya. Sebab apa? Barisan Nasional ni daripada dulu dia adalah musuh utama kepada Pakatan Harapan. Bukan daripada sudut sentimen kaum dan juga agama. Ini mereka saja ya, bila mereka jadi kerajaan sekarang ni nak suruh buka atas siasatan lah. Saya pun ada IO telefon saya. Dia cakap saya buat video hancar sultan benci pada kaum. Saya kata lah, video mana pula dah saya buat.
Jadi mereka sajalah nak main isu ni. Jadi sebenarnya kita tentang mereka ni kerana ideologi mereka. Dulu Barisan Nasional ni kuatlah tentang mereka. Duk kata kat DAP, duk kata kat Anwar macam-macam. Jadi orang undi Barisan Nasional ni dulu sebab orang anti pada mereka ni lah. Jadi sekarang ni Barisan Nasional dah duduk bersama dengan DAP. Boleh dipanggil sebagai UMNO DAP lah. Jadi kita yakin PRU 16 tu pun kalau sampai PRU 16 lah, takut tak sampai ya. Kita yakin bahawa UMNO akan kehilangan pengundi dia. Dan saya pun bila saya posting tentang orang kata apa nak daftar jadi ahli bersatu ni, WhatsApp tak berhenti masuk orang nak daftar. Antaranya sebab dia kata baru betul mereka boleh pergi duduk dengan DAP apa semua sekarang ni, mereka nak langkau main belah kita. Dan kita kena kuatkan momentum ni lah, dia jangan slow. Kawan-kawan kita jangan down. Dalam politik ni dia tak boleh. Dia politik ni dia bukan game of dia politik ni dia bukan macam bola sepak. Bola sepak ni dia lawan bendera lah lebih kurangnya. Saya tak tengok bola, saya tak tengok, saya main rugby. Tapi saya tahu lah mereka duk lawan Manchester, lawan Liverpool apa semua macam tu. Politik dia bukan macam tu. Dia bukan tengok bendera mana. Liverpool menang, sorak menang. No. Politik dia bukan macam tu. Politik dia ada kita punya perjuangan kita. Kita nak bawa perjuangan kita ni ke mana. Kita nak pergi ke mana. Jadi hari ni bagus juga macam Pakatan Harapan. Tadi saya sebut UMNO. Pakatan Harapan mereka siap buat lagu. Hoi, hoi, ya, hoi. Hoi, ya, hoi. Siapa pilih penyamun. Betul? Dia ada lagu semua mereka duk buat lah. Macam-macam lah duk buat kan. Hari ni rakyat akan tengok kan. Siapa dengan penyamun ni. Nak apa pasal macam-macam kes ni. Kes Terawang, kes LCS, kes macam-macam lah yang Rafizi dedahkan ni. Kes kementerian apa yang dia kata dulu apa Keksa punya kementerian apa sumber asli apa benda tak kan Keksa punya ni lah yang Tuan Ibrahim Tuan Man tu dia kata MOF luluskan 1 bilion lebih bagi kepada kroni UMNO. So hari ni dia kena jawab lah duit tu pergi kat kroni UMNO 1 bilion lebih ni. Kroni UMNO tu UMNO ni sekarang ni UMNO adalah di dalam Pakatan Harapan. Lepas tu ada kes Yayasan Akal Budi, kes tenaga solar, banyak lah. Ya tu ada nak cakap sikit ya tu. Dia buat puas sebenarnya ni. Buat lah. Sila. Tak cakap begitu juga. Dah boleh lah. Okay, sedih. Tasik logo kita punya. Okay, kita. Okay.